Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Jumpa anda lagi dalam YouTube. Kita masih lagi membicarakan tentang tomahan yang diberikan kepada kelompok orientalis dan juga Melayu murtad yang menyatakan bahawa Nabi Muhammad datang untuk menjatuhkan hukuman, dan Nabi Muhammad telah pun menghukum Maiz dengan hukuman rejam sampai mati dan hukum potong tangan mereka yang mencuri, sedangkan Jesus memberikan kemaafan pada mereka yang bersalah. Siapakah orang yang kita nak ikuti? Orang yang menjatuhkan hukuman seperti mana Muhammad, ataupun orang yang memberikan kemaafan pada orang yang melakukan kesalahan seperti mana Jesus? Sidang pendengar sekalian, dalam video yang sebelum ini saya telah pun jelaskan peruntukan perundangan yang ada dalam Islam. Apakah tujuan undang-undang dan peraturan ini, di mana antara tujuan dan peraturan inilah untuk memastikan kedamaian kehidupan manusia di muka bumi ini. Yang kedua, undang-undang bukan untuk menghukum orang yang tidak bersalah. Sebaliknya, undang-undang adalah untuk menghukum mereka yang melakukan kesalahan. Seterusnya, peraturan, perundangan, sistem yang ada dalam Islam menggambarkan Islam adalah agama yang sempurna, agama yang syumur. Dan sekarang ini kita lihat pula, sejauh manakah kebenaran dakwaan kamu yang menyatakan bahawa Jesus datang untuk memberikan kemaafan kepada mereka yang melakukan kesalahan? Sejauh manakah kebenaran ini bahawa dalam Bible tidak ada ayat-ayat yang menjatuhkan hukuman mereka yang bersalah? Mari kita perhatikan beberapa ayat Bible yang berkaitan dengan perkara ini. Yang pertama, anda boleh rujuk dalam chapter yang ke-19, ayat 27 hingga ayat 28. Hukum bunuh diberikan oleh Jesus kepada mereka yang engkar untuk menerima kerajaan yang dibawa oleh Jesus. Now, as for those enemies of mine who did not want me to be their king, bring them here and kill them in my presence. Dan sekarang ini, semua musuh-musuhku yang tidak suka, tidak mau menerima aku sebagai rajanya, bawalah mereka ke sini dan bunuh mereka di hadapanku. Walaupun pada hakikatnya, Jesus kemudian pergi ke Jerusalem, tidak melakukan pembunuhan, tetapi arahan untuk bunuh telah pun dikeluarkan kepada mereka yang engkar untuk menerima kerajaan yang dibawa oleh Jesus. Bukankah ini ayat yang cukup jelas pernyataan Jesus sendiri untuk menjatuhkan hukum bunuh mereka yang engkar untuk menerima ajaran yang dibawa oleh Jesus? Yang kedua, hukum bunuh terhadap mereka yang melakukan perzinahan. Anda boleh rujuk dalam Leviticus chapter yang ke-20 ayat 21 hingga ayat 10 hingga ayat yang ke-12, ya. Chapter 20 ayat 10 hingga ayat 12. Di mana dijelaskan apabila seorang lelaki berzina dengan isteri orang lain, kedua-duanya mesti dihukum bunuh. Ayat yang 11, apabila seorang lelaki berzina dengan isteri ayahnya, kedua-dua lelaki dan wanita ini mesti dihukum bunuh dan darah mereka tertimpa ke atas diri mereka sendiri. Ayat yang ke-12 berbunyi, apabila seorang lelaki berzina dengan menantu perempuannya, kedua-duanya mesti dihukum bunuh dan darah mereka tertimpa ke atas diri mereka sendiri. Anda perhatikan, ayat yang 10, 11 dan 12 ini menjelaskan hukum bunuh terhadap mereka yang melakukan perzinahan. Yang pertama, orang yang berzina dengan isteri orang lain. Yang kedua, orang yang berzina dengan isteri ayahnya. Yang ketiga, orang yang berzina dengan menantu perempuannya. Dan dijelaskan dalam ayat ini, they are responsible with their own death. Mereka bertanggung jawab terhadap hukuman bunuh yang dijatuhkan ke atas mereka. Demikian juga tercatat dalam Deuteronomy chapter yang ke-22, ayat yang ke-22. If a man is caught having intercourse with another man's wife, both of them are to be put to death. In this way, you will get rid of this evil. Sekiranya seorang lelaki tertangkap kerana melakukan hubungan seks dengan isteri orang lain, kedua-duanya mestilah dijatuhkan hukum bunuh. Dengan cara ini dapat dihapuskan kejahatan di antara orang-orang Israel. Perhatikan dalam Deuteronomy ini,
Cukup jelas hukum bunuh terhadap mereka yang melakukan perzinahan dengan isteri orang lain. Yang ketiga, hukum bunuh terhadap pelaku homoseks dan lesbian. Dan ia relevan di zaman kita yang moden ini dengan timbulnya kelompok LGBT. Perhatikan dalam Leviticus chapter yang ke-18, ayat yang ke-22 hingga ayat 23. No man is to have sexual relation with another man. God hates that. Mana-mana lelaki tidak boleh melakukan hubungan seks dengan lelaki lain. Ayat ini tidak boleh ditafsirkan dalam bentuk yang lain melainkan hubungan seks sesama lelaki yang bermaksud homoseks. Demikian juga ayat yang ke-23 menyatakan bahawa no man or woman is to have sexual relation with an animal. Mana-mana lelaki ataupun wanita tidak boleh melakukan hubungan seks dengan binatang. That perversion makes you ritually unclean. Perbuatan terkutuk ini telah pun menajiskan kamu. Perkara yang ketiga ialah hukuman bunuh terhadap mereka yang melakukan hubungan homoseks, lesbian dan juga bersama dengan melakukan hubungan seks dengan binatang. Anda boleh rujuk juga dalam Leviticus chapter yang ke-20 ayat yang ke-13. If a man has sexual relation with another man, they have done a disgusting thing, and both shall be put to death. They are responsible with their own death. Sekiranya ada lelaki yang melakukan hubungan seks dengan lelaki lain, mereka telah melakukan perbuatan yang terkutuk, perbuatan yang keji. Dan kedua-duanya mesti dijatuhkan hukum bunuh dan mereka bertanggungjawab terhadap darah mereka sendiri. Mereka bertanggungjawab terhadap hukum bunuh yang dijatuhkan ke atas mereka lantaran kesalahan yang mereka lakukan. Mungkin ada di antara anda yang berkata hukum bunuh ini hanya terhadap mereka yang melakukan hubungan homoseks. Tetapi lesbian tidak dijelaskan dalam ayat ini. Anda boleh rujuk dalam Romans daripada chapter yang pertama, daripada ayat ke-26 hingga ayat ke-32. Saya petik beberapa ayat ini untuk menjadi rujukan anda semua. Ayat yang ke-26 berbunyi, kerana manusia berbuat demikian, maka Tuhan membiarkan mereka menuruti hawa nafsu mereka yang hina. Wanita-wanita mereka tidak lagi tertarik kepada lelaki seperti yang lazimnya pada manusia, melainkan tertarik sesama wanita. Lelaki pula begitu juga, mereka tidak lagi secara wajar mengadakan hubungan dengan wanita, melainkan berahi mereka sesama lelaki. Lelaki melakukan perbuatan yang memalukan terhadap sesama lelaki sehingga mereka menerima pembalasan yang setimpal dengan perbuatan jahat mereka. So ayat ni secara jelas menyatakan larangan hubungan seks lelaki sesama lelaki, wanita sesama wanita. Bukankah ini hubungan homoseks dan juga lesbian? Dalam ayat yang ke-32 chapter yang sama, Roman chapter yang pertama, dijelaskan bahawa sebab walaupun mereka mengetahui tuntutan-tuntutan hukum Allah, iaitu bahawa setiap orang yang melakukan hal demikian patut dihukum mati. Mereka bukan saja melakukannya sendiri, tetapi mereka juga setuju dengan mereka yang melakukannya. Ayat ini cukup jelas bahawa hukuman bunuh terhadap pelaku homoseks dan juga lesbian, dan juga mereka yang melakukan hubungan seks dengan binatang. Jadi bagaimanakah anda menyatakan bahawa Jesus hanya datang untuk memberikan kemaafan, sedangkan ayat-ayat ini banyak terdapat dalam Bible? Yang keempat, hukuman bunuh terhadap mereka yang menghina ayah dan ibu mereka. The Lord gave the following regulation. Any of you that curse your father or mother shall be put to death. You are responsible with your own death. Apabila seorang kamu mengutuk ayah dan ibu kamu, maka pastilah hukumannya ialah hukum bunuh. Dan mereka bertanggungjawab ke atas darah mereka sendiri, iaitu mereka bertanggungjawab ke atas hukum bunuh yang dijatuhkan ke atas mereka lantaran penghinaan yang mereka telah lakukan terhadap ibu mereka, ibu dan ayah mereka. Tuan-tuan sekalian, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam hadis baginda dan juga Al-Quran menjelaskan agar berbuat baik kepada ibu bapa.
walaupun ibu bapa tidak beriman, berlainan agama, mereka perlu dihormati. Dalam Bible dijelaskan di sini, hukum bunuh terhadap mereka yang menghina ayah dan ibu mereka. Yang kelima, hukum bunuh terhadap penculik. Anda boleh rujuk dalam Exodus chapter yang ke-21 ayat yang ke-16. Whoever steal a man and sells him, anyone found in possession of him shall be put to death. Barang siapa yang menculik seseorang mesti dihukum mati, sama ada orang itu sudah dijual ataupun masih ada di dalam rumahnya sendiri. Kesemua ayat ni saya petik daripada Bible, sama ada daripada New Testament maupun dalam Old Testament, yang menyatakan hukum bunuh, hukuman yang begitu berat terhadap mereka yang melakukan kesalahan. Hukum bunuh kepada mereka yang engkar pada perintah Jesus. Hukum bunuh pada pelaku zina. Hukum bunuh terhadap pelaku homoseks dan lesbian. Hukum bunuh terhadap mereka yang melakukan hubungan seks dengan binatang. Hukum bunuh terhadap mereka yang menculik. Hukum bunuh terhadap mereka yang menghina ayah dan ibu mereka sendiri. Mungkin ramai di kalangan anda berkata, brother, ayat yang anda sebutkan ini kebanyakannya terdapat dalam Old Testament. Sedangkan kami orang Kristian tidak terikat dengan ayat-ayat ataupun peraturan yang terdapat di dalam Taurat dan juga kitab para Rasul yang lain sebelum Jesus, iaitu dalam Old Testament. Kalau inilah dakwaan anda, saya mahu anda merujuk kembali apa yang diajar oleh Jesus dalam Matthew chapter yang kelima ayat 17 hingga 18. Di mana Jesus menjelaskan, think not that I have come to abolish the law or the prophet. I have come not to abolish them, but to fulfill them. Jangan kamu sangkakan aku datang untuk memansuhkan kitab Taurat dan kitab para Rasul sebelumku. Aku datang bukan untuk memasukkan kitab ini, bahkan untuk melaksanakan ajaran kitab ini. Kemudian dalam ayat yang ke-18 jelaskan, selagi mana adanya langit dan bumi, yakni belum berlakunya kiamat, not an iota, not a smallest letter, tidak ada satu titik pun, tidak ada sekecil huruf pun daripada ayat-ayat ini yang dinafikan, melainkan akan kulaksanakan. Berarti Jesus menyatakan bahawa kedatangannya di samping membawa kitab Injil adalah untuk melaksanakan ajaran kitab Taurat dan juga kitab para Rasul, ataupun secara kesimpulannya ajaran Old Testament. Demikian juga apa yang termaktub di dalam Matthew chapter yang kelima ayat 17 hingga ayat dalam Luke chapter yang ke-16 ayat yang ke-17. Demikian juga apa yang termaktub dalam Luke chapter yang ke-16 ayat yang ke-17, di mana Jesus menjelaskan, but it is easier for heaven and earth to disappear than for the smallest detail of the law to be done away with. Lebih mudah bagi berlakunya kebinasaan langit dan bumi berbanding dengan dinafikan walaupun sekecil mana ajaran kitab Taurat. Berarti Jesus melaksanakan ajaran Taurat. Jesus mahukan pengikutnya melaksanakan ajaran Taurat selain daripada ajaran Injil yang dibawa. Dan perkara ini selari dengan apa yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Wa idh qala Isa bin Maryam, ya bani Israel, inni Rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurah. Ketika mana Jesus berkata pada kaumnya, wahai kaumku, aku adalah Rasul yang Allah utuskan pada kamu. Musaddiqan lima baina yadayya minat Taurat, membenarkan kitab Taurat yang ada di hadapan kamu. In dalam surah Saf ayat yang ke-6. Sebab itulah Jesus menyatakan bahawa if you love me, you will obey my commandment. Sekiranya kamu mencintai aku, kamu akan taat pada perintahku. Dan di antara perintah Jesus ialah untuk melaksanakan ajaran Taurat dan para kitab para Rasul sebelum Jesus. Ini termaktub dalam John chapter yang ke-14 ayat yang ke-15. Tuan-tuan, puan sekalian, anda dah lihat terlalu banyak ayat-ayat dalam Bible yang menyatakan hukuman yang begitu keras, hukum bunuh terhadap mereka yang melakukan kesalahan. Bagaimanakah dakwaan kamu menyatakan bahawa Jesus datang hanya untuk memberikan kemaafan? Jesus datang memberikan kemaafan.
dan kamu hanya condemn, kamu hanya mengutuk tindakan Nabi Muhammad mengikuti ajaran yang Allah berikan, menjatuhkan hukuman yang bersalah. Sedangkan di dalam Bible terlampau banyak ayat-ayat yang menyatakan hukuman yang begitu keras terhadap mereka yang melakukan kesalahan. Oleh itu, saya mengajak anda untuk merenung-renung perkara ini. Perhatikan perkara ini. Hayatilah Bible kamu. Hayatilah ajaran kitab kamu dan anda akan dapati banyak lagi peraturan-peraturan, perundangan-perundangan yang ada dalam Bible yang memerintahkan hukuman diberikan ke atas mereka yang melakukan kesalahan. Jadi dakwaan kamu, Nabi Muhammad menjatuhkan hukuman sedangkan Jesus memberikan kemaafan, jauh menyeleweng daripada hakikat sebenar ajaran yang dibawa oleh Jesus itu sendiri. Oleh itu, renungkan ayat ini, perhatikan ayat ini, sama-sama kita berdoa agar Allah tunjukkan hidayah di hadapan kita, Allah pimpin kita berjalan kebenaran. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.